Rusofobia atau sentimen anti-Rusia semakin melonjak naik sejak pencerobohan negara itu ke atas Ukraine yang dikatakan dilakukan atas dasar membela serta melindungi kumpulan pro-Rusia di Donbas. Tindakan Rusia itu telah menerima pelbagai kecaman hebat dari pelbagai negara selain menarik perhatian daripada seluruh dunia. Hampir sama dengan fenomena Islamofobia, Rusofobia merujuk kepada perspektif negatif yang sama juga ditaburkan ke atas pihak Rusia. Propaganda Rusofobia yang dikatakan bertujuan untuk memburukkan nama Rusia ini telah bermula sejak sekian lama lagi. Pelbagai naratif direka dan diwujudkan oleh media pro-Barat bagi mengundang perspektif negatif kepada negara itu. Perasaan anti-Rusia atau rasa takut terhadap Rusia dan rakyatnya telah membawa implikasi yang signifikan dalam pelbagai urusan global. The Moscow Times melaporkan bahawa pengubal undang-undang Rusia dalam proses merangka sebuah undang-undang yang akan menghukum kata-kata atau tindakan bersifat anti-Rusia yang dianggap sebagai Rusofobia dengan hukuman penjara sehingga 5 tahun. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat apakah itu Rusofobia dan bagaimana Rusofobia menjadi semakin berkembang di seluruh dunia, khususnya di negara-negara Eropah. Teruskan menonton. Untuk peminat setia FPHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Rusofobia atau fobia terhadap Rusia adalah fenomena yang semakin berleluasa dalam masyarakat global. Fobia ini merujuk kepada ketakutan atau sikap benci terhadap segala perkara yang berkaitan dengan Rusia, termasuk budaya, dasar maupun rakyatnya. Ia juga sering dikaitkan dengan anti-Soviet. Dari segi sejarah, Rusofobia telah merangkumi penganiayaan dan diskriminasi yang dilakukan kerajaan dan akar umbi serta propaganda yang mengandungi sentimen anti-Rusia. Manakala di Eropah pula, Rusofobia merujuk kepada pelbagai ketakutan, termasuk ketakutan penaklukan Rusia ke atas Eropah. Sentimen anti-Rusia yang sedia ada di Jerman dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi layanan penduduk Rusia di bawah pendudukan Jerman semasa Perang Dunia Kedua. Perkembangan Rusofobia ini juga dipercayai berkait rapat dengan perebutan kuasa tunggal paling kuat di dunia. Naratif buruk berkenaan Rusia dijadikan bahan untuk menambah kebencian dunia sekaligus menyekat negara itu daripada menjadi kuasa besar dunia. Walaupun menjadi isu kontroversi, peningkatan kesedaran mengenai Rusofobia adalah penting bagi kita untuk memahami kesannya terhadap hubungan antarabangsa dan persepsi negatif yang mungkin timbul. Menurut seorang profesor sejarah di Universiti Yale, istilah Rusofobia yang digunakan Rusia adalah percubaan untuk mewajarkan jenayah perang Rusia ke atas Ukraine. Malah dalam satu kajian dan undian yang dilakukan oleh salah sebuah agensi barat membuktikan bahawa sentimen anti-Rusia kini semakin berkembang di seluruh dunia. Kajian tersebut menunjukkan sekitar 73% Rusofobia dilaporkan berlaku di Kosovo, sekitar 57% dilaporkan di Norway, 62% di Finland, 42% di Republik Czech dan 80% Rusofobia dilaporkan di Amerika Syarikat. Dari segi sejarah, Rusofobia sebenarnya telah bermula pada zaman Empayar Rusia di mana kekuasaan Rusia yang semakin berkembang telah menjadi ancaman kepada kuasa-kuasa lain di Eropah. Pada abad ke-19, terutamanya semasa Perang Dingin, ketakutan terhadap komunisme dan pengaruh Rusia semakin meningkat. Stereotip negatif dan persepsi buruk tentang Rusia, termasuk pandangan bahawa mereka adalah musuh dan ancaman geopolitik menjadi semakin teruk. Ketakutan ini meluas hingga ke zaman moden dan terus mempengaruhi hubungan Rusia dengan negara-negara barat. Peristiwa-peristiwa sejarah penting seperti Perang Dunia Kedua, Perang Dingin dan kejadian-kejadian geopolitik seperti tragedi di Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 telah menyumbang kepada pembentukan dan pengekalan Rusofobia. Selain itu, media dan propaganda politik juga turut memainkan peranan dalam memperkukuhkan stereotip negatif terhadap Rusia. Rang undang-undang Rusofobia. Dalam berhadapan dengan sentimen anti-Rusia yang semakin membara, pengubal undang-undang Rusia sedang merangka undang-undang yang akan menghukum perkataan dan tindakan anti-Rusia dengan hukuman penjara sehingga 5 tahun. Rang undang-undang itu dijangka akan meminda kanun jenayah Rusia dengan menambah klausul mengenai Rusofobia kepada artikel yang menjenayahkan seruan awam untuk ekstremisme dan melanggar hak sama rata. Pentadbiran Presiden secara konseptual menyokong hukuman penjara untuk kesalahan berkait Rusofobia. Keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICJ pada Mac untuk mengeluarkan waran tangkap bagi jenayah perang terhadap Presiden Vladimir Putin berada di bawah undang-undang baru. Rang undang-undang Rusofobia ini juga akan menyasarkan
kenyataan oleh orang-orang yang didaftarkan sebagai ejen asing Rusia yang secara terbuka menyokong Ukraine yang diceroboh Rusia pada awal 2022. Laporan itu juga menyatakan bahawa rang undang-undang Rusofobia yang sedang dirangka itu tepat pada masanya dan akan digunakan terutamanya untuk menghukum pencabulan hak warga Rusia di luar negara. Tindakan Rusia menghalang Rusofobia. Sebagai tindakan balas terhadap apa yang dilakukan oleh negara luar kepada Rusia, Mahkamah Rusia pada Mac 2022 telah menyekat Facebook dan Instagram kerana dianggap melampau dan ia juga adalah sebagai sebahagian daripada usaha untuk membantras media sosial semasa konflik di Ukraine. Ini berikutan pihak berkuasa Rusia menuduh gergasi teknologi Amerika Syarikat, Meta yang merupakan syarikat induk Facebook, Instagram dan WhatsApp bertolak ansur dengan Rusofobia sejak Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraine pada 24 Februari tahun lalu. Sebuah mahkamah daerah di Moskow bersetuju dengan permintaan daripada pihak penakwa supaya kedua-dua pentas media sosial itu disekat kerana menjalankan aktiviti ekstremis. Bukan itu sahaja, bagi menyekat Rusofobia, kerajaan Rusia juga menyekat akses ke laman sesawang berita utama BBC dan Kementerian Luar Moskow memberi amaran akan ada lebih banyak tindakan balas terhadap media. Pada Mei 2022 pula, kerajaan Rusia menyenaraikan 963 individu terkemuka dari Amerika Syarikat termasuk Presiden Joe Biden, pengasas Facebook Mark Zuckerberg dan pelakon Hollywood Morgan Freeman yang dilarang memasuki negara itu. Ia sebagai tindakan balas terhadap tindakan serupa oleh Washington sejak serangan Rusia di Ukraine. Mereka yang dinamakan dalam senarai di laman web Kementerian Luar Rusia juga termasuk pegawai kerajaan Amerika Syarikat, pengubal undang-undang dan tokoh terkemuka lain. Menurut kenyataan Kementerian Luar Rusia, sekatan balas yang dilakukan Rusia adalah perlu dan bertujuan untuk mengekang Amerika Syarikat yang cuba mengenakan perintah dunia neokolonial di seluruh planet ini untuk menukar kedudukannya dan mengiktiraf realiti geopolitik baru. Kesan Rusofobia. Sentimen Rusofobia atau anti-Rusia telah meningkat naik sejak bermulanya krisis antara Rusia dan Ukraine. Rusofobia sebenarnya meninggalkan kesan yang sangat besar terhadap rakyat Rusia, khususnya mereka yang berhijrah keluar dari negara itu apabila mereka telah dijadikan sasaran gangguan dan kecaman sejak berlakunya pencerobohan. Sebagai contoh yang berlaku di Amerika Syarikat, walaupun individu itu berketurunan Rusia atau hanya mempunyai hubungan dengan negara itu, mereka juga berhadapan dengan pelbagai ancaman. Sejak Rusia menyerang Ukraine, terdapat penolakan yang besar terhadap semua perkara berkaitan Rusia seperti vodka yang berasal daripada Rusia juga turut dijadikan mangsa dengan penunjuk perasaan bertindak membuang vodka ke dalam longkang dan Gubernur Amerika Syarikat meminta agar ia dihentikan penjualan di negara tersebut. Bukan itu sahaja, pemuzik dan penari Rusia juga telah dilarang dari membuat persembahan, filem dan pengarah Rusia digugurkan dan pelbagai lagi tindakan Rusofobia yang berlaku. Walaupun boikot yang dilakukan ini kelihatan simbolik, tetapi ia sebenarnya merupakan satu bentuk diskriminasi sebenar yang berlaku. Apa yang dilakukan oleh banyak pihak, khususnya di Eropah terhadap warga Rusia, dianggap sebagai diskriminasi. Persoalan yang dibangkitkan oleh rakyat Rusia yang berdepan dengan diskriminasi daripada Rusofobia ini ialah adakah semua rakyat Rusia bertanggungjawab terhadap tindakan perang yang dilakukan oleh pemimpin negara itu? Dan bagaimana pula dengan nasib rakyat Rusia di Ukraine, imigran Rusia dan mereka yang meninggalkan kesatuan Soviet demi untuk mencari kehidupan yang lebih baik? Hanya kerana asal-usul mereka datang dari Rusia, tidak bermakna mereka menyokong setiap apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan Rusia. Kesimpulannya, perkembangan Rusofobia yang semakin meluas di seluruh dunia ini menunjukkan satu trend yang membahayakan, merisaukan dan akan memberi impak negatif kepada seluruh masyarakat dunia. Perkara ini dipercayai berkait rapat dengan naratif yang dibawa oleh media pro-Barat telah menyebabkan pengaruh sentimen anti-Rusia atau Rusofobia semakin meningkat, khususnya di negara Eropah. Rusofobia adalah fenomena yang kompleks yang mempengaruhi persepsi dan hubungan antarabangsa. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.